Hak di antara sesama umat Islam tu ada 5 perkara. Raddus salam, hak pertama sekali balas salam. Ketika dia bagi salam, maka wajib bagi kita jawab salam. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menziarahi sahabat kita yang muslim itu ketika dia sakit. Yang ketiga, wattiba'ud janazah, mengiringi jenazah sampai ke tanah perkuburan. Bagi kita orang lelaki, bukan orang perempuan. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan dan jemputan, terutama dalam braket panggilan walimatul urus. Dan yang kelima, wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Cuba tengok kita buat ke tidak. Asal dia Islam, kenal tak kenal, asal agama dia Islam, maka wajib kita tunaikan hak dia. Kalau tidak, bakal kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat nanti. Ya, apa kata Nabi? Hak. Maksud hak ni beratnya. Maksud hak dia ada berat. Maksud berat tu apa? Akan dipersoal di akhirat nanti. Kalau dia sebut benda biasa-biasa tak apa, tapi dia kata hak, ya, hak di antara sesama Islam. Siapa pun dia, mak pak, adik beradik, saudara mara, sepupu sepapat yang tak kenal atau yang kita kenal, maka tugasan pertama kita apabila bertemu, bagi salam dan jawab salam. Itu hak. Kita tak boleh jumpa-jumpa, hai, good morning. Tu kan? Tak boleh. Selamat pagi. Nanti kejap selamat pagi. Letak nombor 3, 4 dan 5. Tapi diajar oleh agama meletakkan ucapan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Besar nilai dia. Jumpa ya, Assalamualaikum. Rasa tak cukup hebat, nak lagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasa tak cukup lagi, bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dia apa? Jawab dia adalah sama atau lebih daripada apa yang orang bagi. Kalau orang bagi Assalamualaikum, maka kita selebih baik menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi, maka jawab dia lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tu bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dia sama, tak ada lagi lebih pada tu dah. Dia tak ada lebih lagi dah. Walaupun ada orang jawab Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, itu tidak bersandarkan kepada hadis yang sahih yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa ta'ala itu lebih kena kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, baik. Memberi salam hukum sunat. Tak bagi pun okey lagi, taklah beban sangat. Tapi ayat ni kata raddus salam, jawab salam, hukumnya wajib. Kalau tak jawab salam, kalau kita dengar tak jawab salam, hukumnya berdosa pada ketika itu. Sebab bagi salam sunat, jawab salam wajib. Dan ulama ketika membentangkan ucapan salam, dia kata sepatutnya hamba Allah seperti kita ini berbangga ketika mengucapkan ucapan salam, kerana ucapan salam ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia yang ngajar. Kalau manusia yang reka, dia beza-beza, dia tak sempurna. Pagi selamat pagi, tengah hari selamat tengah hari, petang selamat petang, malam selamat malam. Tapi kalau kita guna Assalamualaikum, siang malam pagi petang, sempurna, cukup, tak ada kekurangan pun. Maka sebab itu kita kena pupuk diri kita sebagai mak dengan ayah, kena pupuk anak-anak kita. Angkat telefon, please, jangan say hello dulu, bagi salam dulu. Walaupun pada hakikatnya perkataan hello ataupun hello tu dia
dah jadi sebati dengan diri kita. Tapi ajarlah didik diri kita supaya mengucapkan Assalamualaikum. Ustaz, saya telefon ni tak tahu yang nak angkat tu Islam ke tidak. Buat macam mana? Bagi je. Angkat, bagi salam. Kalau dia jawab, Islam lah tu. Kalau tak jawab, bukan Islam tu. Awak rugi tak? Tak rugi. Sikit pun tak rugi. Ketika memberi salam, dia tak pernah rugi. Dan ulama tafsir menyebut, ulama-ulama yang menafsirkan hadis, mereka mengatakan bahawa hadis ini menceritakan orang yang rajin bagi salam dan beramal dengan salam, maka kebaikan itu sebelum didapati oleh orang lain, orang yang bagi salam tu dah dapat kebaikan dah. Salam sejahtera ke atasmu, orang tu belum dapat sejahtera, tapi orang yang dah bagi tu, doa tu kembali kepada diri dia. Itu keberuntungan. Keberuntungan. Sehingga tuan-tuan kalau baca dalam hadis cerita tentang salam, sahabat Nabi, dia berjalan bertiga, berempat, lalu ada pokok tengah. Ada pokok je. Dua pergi belah sini, tiga pergi belah sini, bersatu balik kat ujung tu. Jumpa, bagi salam balik. Tu sahabat Nabi. Dia keluar daripada masjid, pergi ke tandas, dia jumpa balik kita kat sana, dia bagi salam lagi. Kalau kita kena macam tu, meluat kita. Tapi itulah hakikatnya yang diajar dalam agama adalah afsyus salam, sebarkan salam, raddus salam, jawablah salam. Cuma hati-hati bagi orang perempuan. Ada kala orang perempuan tak boleh jawab salam. Ada kala orang perempuan tak boleh jawab salam. Kalau dia tengok yang bagi salam dengan dia, pandang dia pun lain macam. Kan ya? Dia pandang tu mujhe tumse muhabbat hai. Bagi salam tu lain macam punya pandangan. Kita biasalah, biasa. Ya, maka dia kalau pandang tu boleh jatuh fitnah, maka hukumnya orang perempuan tak payah diam. Memberi salam juga orang perempuan kena petikai juga. Kalau dia bagi salam, dia tengok ketika dia bagi salam dekat lelaki dan orang lain tak ada, boleh timbul fitnah, maka tak payah jawab salam, tak payah bagi salam, tunduk dan lalu je. Yang diajar ni adalah lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ataupun mahram. Lelaki perempuan tak ada masalah, mahram tak ada masalah. Mak bapa, atuk nenek, anak saudara, pak saudara, sepupu sepapat pun bahaya, sebab dia boleh kahwin. Ya, anak menantu tu tak ada masalah. Walaupun anak menantu tu dah bercerai dengan anak kita dah, kita tetap jadi mertua dia sampai mati. Tak batal wudu, tak boleh menikah dengan menantu tu.